nilai-nilai di sebelah kiri pula. Tadi kita tengok nilai di sebelah kanan kan? Sekarang nilai di sebelah kiri kekangan tersebut. Nilai di sebelah kanan dan nilai di sebelah kiri. Sekarang nilai-nilai di sebelah kiri pula. Nilai-nilai ini. Ini maksud nilai. Nilai-nilai di sebelah kiri. Nilai ini juga boleh. Nilai ini juga boleh berubah. Okay, katalah saya nak ambil yang berubah ialah perkali X3 dalam kedua-dua kekangan tersebut. Okay, X3 dia punya perkali dia yang asal ialah negatif 1 dan positif 2. Untuk X3 perkali yang asal ialah X1 dan saya nak ambil X3 saja. Ini untuk X3 saja. Perkali dia yang asal kalau kita tulis dalam bentuk matriks dia adalah negatif 1, 2. Yang pertama negatif 1, yang kedua positif 2. Kita susun dalam bentuk matriks. Katalah dia berubah sekarang kepada 2, 6. Dia berubah kepada 2 dan 6. Perubahan pada perkali X3 dia akan berubah laju X3 saja dalam tabel sinteks. 3 petak yang saya highlight seperti 3 tu akan berubah. 3 tersebut akan berubah. Jadi bila dia yang atas ni sensitif. Okey, kalau perubahan ni kalau nilai yang lama ni berapa? Nilai yang lama dia 1/10. Kalau perubahan terhadap X3 ni nilai baru dia negatif, maksudnya penyelesaian optimum akan terjejas. Kalau nilai penyelesaian dia masih positif, nilai yang baru dia masih positif, maksudnya kita boleh stay dengan keputusan semasa. Jadi kita perlu kira lah berapakah nilai dia. Jadi kat sini kita kena gunakan sifat yang ketiga dan sifat yang keempat. Sifat yang ketiga untuk nilai yang ini kena gunakan kekangan dia. Okey, kena gunakan kekangan dual untuk X3. Kekangan dual untuk X3. Okey, sekarang ni perkali X3 dia berubah. Perkali X3 dia berubah daripada negatif 1, 2 kepada 2, 6. Kekangan dual yang berkaitan dengan X3 sekarang dia akan jadi 2Y1 campur 6Y2 lebih besar atau sama dengan 1. Ini kekangan dual yang terbaru untuk X3 setelah berlaku perubahan dalam X3. Saya ujuk ni 2 dan 6 tadi. 2 nilai tadi. Okay, jadi berapa perganda simpleks? Untuk soalan ni kita perlukan perganda simpleks. Tadi kita dah kira perganda simpleks kita boleh dapat kat sini. Ini adalah perganda simpleks. Jadi untuk Y1 dan untuk Y2. Jadi just kita gantikan saja. 7/10 campur ini Y2 ialah 6 darab 9/10 tolak 1. Nilai ni berapa ni? Nilai ni penting. Nilai ni kalau awak kira kat sini saya dapat contoh ni adalah 58/10. 58/10 dan nilai dia adalah positif. Oleh kerana dia positif, jadi kita tahu kita masih boleh gunakan nilai penyelesaian semasa ni. Sebab dia tidak mengubah. Perubahan kali X3 tadi tidak mengubah nilai X3 dalam persamaan Z. Dan nilai-nilai yang lain, dua nilai petak ni kalau kita nak lengkapkan, kita hanya perlukan sifat yang keempat, 2/5 matriks yang di atas ni, negatif 1/5, negatif 1/10, 3/10 darab dengan nilai perkali yang baru tadi, iaitu 2 dan 6 ni. Itu saja, 2 dan 6. Kita akan dapat nilai dia adalah negatif 2/5 dan juga 8/5. Ini nilai dia kalau kita nak lengkapkan jadi 2/5 dan juga 8/5. Ini sifat yang keempat untuk kita untuk kita dapatkan nilai yang baru untuk X3 setelah berlaku perubahan dengan X3. Okey, seperti biasa tadi yang saya dah sebut, oleh kerana perubahan X3 tadi masih mengekalkan positif bagi nilai X3 ni, maksudnya nilai penyelesaian kita masih sama. X sama dengan 3, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1. Kecuali kalau awak dapat nilai dia negatif. Kalau negatif, kita kena buat proses
perubahan betul lagi mendapatkan nilai negatif. Okey. Itu yang berapa ni? Ini yang ketiga. Boleh ubah perkali teknologi. Sebelah perkali boleh ubah perkali dalam persamaan objektif. Kita lihat perubahan dalam nilai di sebelah kanan kekangan, perubahan dalam nilai di sebelah kiri kekangan untuk semua X. Okay. Maksudnya kita dah tengok dalam bentuk perkali. Sekarang yang seterusnya, yang keempat, iaitu pemberi ubah baru. Pemberi ubah baru. Kalau kita masukkan pemberi ubah baru, dia akan menambah laju kita. Bila kita masukkan pemberi ubah baru ni, kesan dia, pemberi ubah baru maksudnya kita ada, sebelum ni kita ada X1, X2 dan X3. Sekarang katalah kita ada X4. Kita ada pemberi ubah yang baru X4. Jadi bila kita ada pemberi ubah baru X4, kekangan masih sama, baris dalam kekangan itu akan sama. Cuma kita akan ada di sebelah X3 tu, kita mesti ada satu ekuasion baru. Untuk apa? Untuk X4. Dan ini dah juga untuk X4. Untuk pemberi ubah pemberi ubah X4. Okey, pemberi ubah baru ni kita kena tahu pemberi ubah baru ni macam mana. Macam mana? Katalah perubahan yang berlaku. Okey, katalah untuk fungsi yang ini dia bertambah. Sekarang kita ada campur katalah 4x4. Saya campur 4x4. Dan saya ada kalau dalam bentuk kekangan, kekangan kita dalam bentuk kekangan. Okey, saya sambung kat sini Ini saya potong. Okey, 3x1 campur 2x2 tolak x3. Kemudian saya ada campur 3x4 lebih kecil atau sama dengan 10. Nombor sebelah kiri itu masih sama. Yang kedua, kita ada campur 6x4 sama dengan 5. Sebelah kanan kekangan itu masih sama. Yang kita tambah hanya bahagian x4 itu sahaja. Itu maknanya kita masukkan pemberi ubah baru. Bila kita masukkan pemberi ubah baru, kita akan masukkan dalam fungsi objektif dan kita akan masukkan dalam kekangan kalau ada pemberi ubah. Sekarang kita adakan dia ada. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, nilai-nilai yang kita perlu isi dalam jadual ni, dia melibatkan sifat yang ketiga dan sifat yang keempat. Sifat yang kedua dan sifat yang keempat. Ini ialah sifat yang kedua. Sifat yang kedua dan dalam petak yang lain tu adalah sifat yang keempat. Jadi kedua-duanya, kalau sifat yang kedua ni dia melibatkan kekangan dual. Sifat yang keempat tu dia melibatkan dan tentu dia melibatkan kekangan simpleks. Dan sifat yang keempat ni kita perlukan matrik dan juga perkali teknologi untuk X4 tadi. Okey, jika berlaku perubahan ni, jadi kita kena sekarang kita ada X4. Sekarang kita ada 4 pemberi ubah keputusan. 4 pemberi ubah keputusan. Jadi kalau kita ada 4X, maksudnya dual kita pun akan ada 4 kekangan. Dual akan ada 4 kekangan. Kekangan yang keempat, kekangan yang keempat untuk pemberi ubah yang keempat saya tulis kat atas. Dan tentunya adalah 3y1 campur 6y2. Fungsi meminimumkan lebih besar atau sama dengan berapa nilai? 4. Untuk kekangannya, untuk kekangan untuk pemberi ubah dual yang keempat berkait dengan pemberi ubah X4 tadi. Maknanya model dual kita pun akan ada bertambah dalam kekangan tadi. Jadi model kita ada bertambah dalam X4, model dual kita hanya bertambah dari segi kekangan saja. Kekangan 10y1 10y5 ni masih sama. Sebab itu okey, sekarang kita ada, kalau kita ada sekarang kita ada 10 5 okey, bertambah. Cuma yang bertambah hanya bila X saja bertambah, jadi dual hanya akan bertambah di bilangan kekangan saja. Dengan dual kita ada 4. Okey, yang berubah di 4 ni ada 3 petak. Yang atas tu label dia untuk X4, ada untuk X4, X yang keempat. Okey,
Jadi nilai-nilai bagi yang ini, yang di atas ni, nilai-nilai X4 dalam persamaan Z, dan tentulah kita perlu gunakan kekangan dual tadi. Ini datangnya daripada kekangan dual. Untuk kekangan dual kita perlu gunakan pegada simplex. Kita perlukan pegada simplex. Pegada simplex tadi untuk model ni ialah 7/10 dan juga 9/10. Dua nilai ini. Artinya dia adalah dua nilai ini. So, pegada simplex tidak berubah. Sebab apa ni, dia tidak pegada simplex hanya berubah kalau berkali X1 dan X2 saja berubah. Okay, jadi nilai X4 dalam persamaan Z datangnya daripada kekangan dual. Kita selesaikan kekangan dual ni. 3 darab 7/10 campur 6 darab 9/10 tolak dengan berapa sebelah kanan dia? 4. Tolak dengan 4. Jadi nilai awak akan dapat nilai dia ialah nilai dia, itu optimal 7/10 dan 3Y. Okey, 3.5. Kita akan dapat positif 3.5. Positif 3.5. Nilai ini masih positif. Itu dapat 3.5. 7/2. Sudah 3.5 kan? 7/2. Pecahannya 7/2. Okey. Tadi kalau lihat kat sini dalam konteks ni, okey, kenapa dia positif tu? Okey, dalam konteks ni kalau kita kira dia punya nilai kita dapat 3.5. Tapi kalau awak kira bahagian sebelah kiri dan bahagian sebelah kanan. Okey, kekangan dia ialah kita kata 3Y1 campur 6Y2 lebih besar atau sama dengan 4. 3 darab 7/10 ni. 3 darab 7/10 ni. 3 darab 7/10 campur 6 darab 9/10 ni, saya rasa awak dapat 7.5 kan? 7.5 kan? Kalau kita masukkan dalam kekangan, adakah 7.5 lebih besar atau sama dengan 4? Yang pada ya atau tidak? Ya. Yang pada ya. Ini logik dia. Kenapa bila dia positif, kita maksudnya masukkan pemboleh ubah yang baru ni, dia dapat bila kita masukkan pemboleh ubah yang baru, kita akan ada kekangan dual yang baru. Okey, kekangan dual yang baru ni, kalau saya gantikan dengan pegada simplex, dia masih dapat memenuhi syarat bagi kekangan yang keempat tu. Kalau kita kira nilai dia pun, kita akan dapat nilai dia adalah positif. Jadi secara tak langsung, nilai kemasukan pemboleh ubah X4 tidak mengubah penyelesaian yang ada. X1 masih sama dengan 3, X2 masih sama dengan 1/2. Maksudnya nilai X4 walaupun kita masukkan, nilai X4 tu sama dengan 0. Jadi walaupun kita masukkan X4, tapi nilai penyelesaian dia masih tidak sama, masih tidak berubah. Okey, yang saya nak tunjukkan sini kalau dia berubah. Okey, kalau dia berubah, okey, kita boleh ubah sikit saja tadi. Kali X4 dia berubah dalam jadi katalah kat sini kita ada 3Y, tadi kita ada 4, sini 7.5. Okey, saya nak ubah ni jadi 8. 4. Okey, katalah perubahan ni perubahan yang boleh menjejaskan. Okey, secara logiknya apa? Kalau kekangan ni tidak dapat dipenuhi, 7.5 katalah kita dapat tak dapat memenuhi kekangan yang keempat ni, barulah kita boleh katakan berlaku perubahan tersebut dan nilai ni akan jadi negatif. Okey, sebagai contoh saja, katalah kalau saya ubah ni jadi 8. 4 ni bukan 4 tapi 8. Contoh kan? Ya 8. Adakah 7.5 lebih besar atau sama dengan 8? Jawapan tidak kan? Dan bila kita selesaikan, kita akan dapat 7.5 tolak 8 negatif 0.5. Nilai ni akan negatif. Jadi kita perlukan nilai. Barulah kita boleh katakan kemasukan pemboleh ubah X4 akan telah menjejaskan penyelesaian. Jadi kita kena buat proses ulangan. Okey, jalan lain tu masih untuk dua nilai tu dia tak ada apa, dia masih gunakan konsep yang sama. Just kita darabkan kali ni 2/5 negatif 1/5
1/5. Yang ketiga 1/10. 3/10 dengan apa? Dengan perkali bagi X4. 3 dan 6 tadi. 3 dan 6. Kat sini akan dapat nilai dia. Sini kosong, sini 3/2. Jadi dalam contoh ni kalau guna 4, kalau kali X4 adalah sama dengan 4, penyelesaian tak berubah. Lain daripada 4, kalau nilai dia lagi besar daripada 7/5, dia akan menjejaskan nilai penyelesaian tersebut. Okey. Jadi kita kes dia, tadi kita ubah kali dalam Z, ubah kali sebelah kanan dan berbagi ke kanan, dan kita tambah benda baru. Okey, untuk yang kita belajar, level kita belajar, cakap kita tambah benda baru.